TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, seorang pakar psikiatri. Hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk satu topik yang menarik, iaitu berkaitan dengan menipu di kalangan anak-anak kita. Jadi dah tentu bagi kita sebagai ibu bapa, bila anak-anak kita mula menipu, bercakap tidak benar ataupun berbohong, dia boleh mendatangkan kerisauan di hati kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, sebelum kita berfikir terlalu jauh, berfikir negatif terlalu jauh dan merisaukan apa yang tidak pasti, lebih baik untuk kita mendalami ilmu berkaitan dengan psikologi kanak-kanak supaya kita tahu apa yang berlaku itu sama ada benar-benar ada masalah di sebaliknya ataupun satu proses pembesaran psikologi yang biasa berlaku pada anak-anak kita dan anak-anak orang lain juga. Tapi yang paling penting sekali bila kita cakap tentang menipu, ia bukanlah satu tingkah laku yang kita rasa wajar dilakukan walaupun oleh anak kecil, dan lebih-lebih lagi di kalangan anak-anak kita yang sudah bersekolah. Dan ada kalanya masalah menipu itu tuan-tuan dan puan adalah merujuk kepada satu masalah yang mungkin lebih serius di sebaliknya, yang kita perlu tahu dan kita kenal pasti untuk pastikan bahawa ia bukanlah sesuatu yang lebih serius daripada apa yang kita fikirkan. Dan kebanyakan masanya bila kita cakap tentang isu menipu, begitu dengan isu mencuri, ia biasanya berlaku pada kanak-kanak lelaki berbanding dengan kanak-kanak perempuan, dan biasanya berlaku di antara umur 5 ke 8 tahun. Biasanya selepas itu anak-anak kita sudah cukup matang dari segi rasionalnya atau dari segi etika moralnya, maka mereka tidak akan melakukannya lagi ataupun mengulang perkara itu sekali lagi. Jadi bila kita bercakap tentang menipu, tuan-tuan, seperti yang saya katakan, kita nak kena pastikan bahawa adakah penipuan itu ataupun pembohongan itu ataupun bercakap tidak benar itu sesuatu yang bahaya atau tidak. Jadi yang pertama sekali, bila kita bercakap tentang anak-anak pada peringkat umur hingga 3 tahun, mereka ini sebenarnya tidak tahu lagi konsep tentang menipu atau tidak menipu itu. Mereka tidak ada di segi etika moral yang mereka tak faham lagi konsep itu tersebut. Maka pada ketika umur begini, percakapan yang mereka lakukan yang kita tahu bukanlah daripada benda yang betul, adalah berdasarkan kepada eksperimentasi mereka dengan bahasa yang mereka sedang belajar, cara komunikasi yang mereka sedang dalami dan fahami. Dan pada masa yang sama, pada peringkat umur ini, kalanya ada banyak benda-benda baru yang mereka lihat di sekitar hidup mereka, benda-benda yang bagi kita dah biasa tetapi bagi mereka benda baru, dan mereka menilai benda-benda baru ini sebagai sesuatu dari sudut aspek apa yang mereka nampak. Jadi faktanya mungkin tidak tepat, faktanya mungkin tidak betul langsung, tetapi dalam konteks anak-anak berumur antara 0 ke 3 tahun ini adalah ini adalah perkara yang normal ataupun benda yang bukanlah tujuannya untuk melakukan manipulasi terhadap kita dan sebagainya. Okey, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang seterusnya adalah di peringkat umur antara 4 tahun ke 7 tahun dan kemudiannya ke 12 tahun. 4 ke 7 tahun, tuan-tuan dan puan, pada peringkat umur ini, mereka mula ada imaginary play. Maksudnya mereka mula bermain seorang-seorang, lawan-lawan robot, lawan-lawan raksasa, lawan-lawan bercakap patung dan sebagainya, masak sebagai seorang-seorang, bercakap seorang-seorang dan sebagainya. Dan pada ketika ini, tuan-tuan dan puan, ada fakta-fakta yang bercampur aduk antara realiti dengan fantasi. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita anak-anak kita ni dengan sungguh-sungguhnya dia bercerita-cerita dongeng dia tu seolah benda tu benar-benar berlaku. Cerita benda terbang lah, kucing terbang lah, dia nampak benda melompat lah, apa sajalah benda-benda yang kita nampak macam tak masuk akal, tetapi ceritanya tu seolah-olah benda tu betul-betul berlaku. Pada peringkat ini sebenarnya mereka mula belajar berkaitan dengan moral, etika moral dan sebagainya, tapi masih lagi tak boleh nak connect kan ataupun tak boleh nak hubungkan antara etika moral dan menipu atau bercakap tidak benar, sebab konsep morality itu masih lagi belum jelas pada peringkat umur ini. Dan seterusnya ialah peringkat di kalangan anak-anak kita yang sudah mula bersekolah, dan tentu pada peringkat ini kebanyakannya mereka sudah tahu benda salah dan benda betul dan sebagainya. Dan pada peringkat ini juga kebanyakan masanya mereka bukanlah nak menipu, tetapi mereka
mereka buat cerita tu untuk satunya adalah untuk melepaskan diri daripada situasi yang mereka tak tahu macam mana nak buat. Maksudnya dia orang tak tahu nak rationalize macam mana ataupun dia nak terangkan macam mana apa yang berlaku. Jadi mereka menipu untuk menutup masalah yang mereka sendiri tak tahu macam mana untuk mengatasinya. Tetapi umumnya tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat umur ini, anak-anak kita dah tahulah penipuan, bercakap tidak benar ataupun berbohong sebagainya adalah satu isu moral, satu tingkah laku yang tidak disenangi oleh masyarakat dan juga ahli keluarga, dan ini sangat penting. So, jika sekiranya anak-anak kita tidak diajar bahawa ini bukan satu tingkah laku yang diterima masyarakat, kadang-kadang anak kita tidak sedar bahawa tingkah laku ini diteruskan apabila mereka keluar daripada rumah. And kadang-kadang mereka dengan sendirinya mengaku bahawa mereka menipu, tetapi umumnya ada sebab di sebalik apa yang mereka lakukan, dan biasanya mereka akan cuba rasionalkan apa yang mereka lakukan itu. So, the most important thing, yang paling penting dalam konteks apa yang saya katakan buat masa ini adalah bila anak kita bercakap sesuatu yang tidak benar, berbohong dan menipu dan sebagainya, kita kena tengok dulu peringkat umur mereka, barulah kita boleh agak sama ada itu adalah appropriate ataupun tidak, berpada pada umur atau tidak. Jika anak-anak kita sudah mula ke sekolah dan masih lagi ada masalah dengan bercakap bohong dan sebagainya, mungkin ada isu yang kita kena perhatikan untuk kita betul-betul kena perhati supaya kita tak tertinggal masalah-masalah yang mungkin boleh diselesaikan segera sebelum ianya terlambat. Jadi seterusnya tuan-tuan, bila bercakap tentang menipu, dan tentu kita nak tahu apakah faktor-faktor yang mungkin mengakibatkan anak-anak yang sepatutnya tidak lagi menipu masih lagi menipu. Jadi faktor yang pertama yang kita kena perhatikan adalah ekspektasi kita sebagai ibu bapa terhadap mereka. Ada kalanya anak-anak kita rasa macam ekspektasi kita terlampau tinggi, dan ini mengakibatkan mereka tak mampu mencapai apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita harapkan, dan mereka menipu untuk menutup kelemahan-kelemahan ataupun ekspektasi yang tidak tercapai itu. Itu yang pertama. Dalam konteks yang kedua pula, kadang-kadang anak-anak menipu terutamanya pencapaian mereka di sekolah, kerana mereka percaya bahawa ibu bapa perlukan keputusan yang lebih baik, ataupun ibu bapa sebenarnya mengharapkan sesuatu yang lebih baik, ataupun ibu bapa menjangkakan anak mereka dapat keputusan yang lebih baik tetapi mereka tidak dapat. Tetapi mungkin sekarang ini dah tidak banyak isu tersebut sebab kita boleh check dia online kan, benda-benda macam ni. So yang ketiga adalah kadang-kadang anak kita, macam saya katakan, anak kita tak tahu nak explain ataupun nak terangkan kenapa mereka melakukan satu tingkah laku lain yang tidak molek. Contohnya marah adik, pukul adik, tolak adik ataupun buat apa-apa yang tak patut di rumah dan sebagainya. Jadi mereka explain ataupun mereka terangkan dalam konteks penipuan supaya mereka boleh tutup apa yang mereka lakukan. Ini lebih kepada kita panggil sebagai defense mekanisme mereka untuk mengatasi satu-satu situasi yang mereka tak tahu bagaimana nak handle. Jadi kita kena pandai masuk jarum untuk memperbetulkan situasi ini supaya anak-anak kita tidak terus melakukan perkara yang sama pada masa akan datang. Dan yang seterusnya adalah faktor yang seterusnya mungkin juga disebabkan oleh tidak ada disiplin di dalam rumah. Tidak adanya disiplin di dalam rumah ataupun tidak ada batas-batas di dalam rumah dan sebagainya boleh mengakibatkan anak kita lebih mudah menipu di luar dan juga menipu dengan kita. Sebab mereka tak nampak ada had kepada apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak nampak apa salahnya yang mereka lakukan itu. Jadi kadang-kadang bila anak-anak kita menipu ni ada di kalangan bapa macam tak kisah, buat tak tahu, buat tak dengar dan sebagainya. Masih lagi layan juga penipuan anak-anak itu, tidak cuba untuk memperbetulkan. Ini semua adalah apa yang kita katakan sebagai tidak ada had dalam satu-satu rumah itu, dan ini boleh mengakibatkan anak kita terus menipu walaupun di dunia luar tersebut dengan faktor-faktor lain yang menambah kepada isu yang sedia ada. Dan last kali, ada di kalangan anak-anak kita menipu kerana mereka merasakan bahawa itulah satu-satunya cara untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Dan walaupun perhatian ini diambil dari sudut perlakuan negatif, bagi mereka selagi mana dapat perhatian dari ibu bapa, itu sudah cukup bagus. Ada kalanya tuan-tuan dan puan kena faham bahawa tingkah laku ini kadang-kadang bukan sesuatu yang disengajakan, tapi ia adalah satu tingkah laku yang tidak disengajakan dengan tujuan sebenar adalah untuk mendapatkan perhatian kita. Jadi tunggu nanti saya akan bincang dengan lebih lanjut apa yang boleh mengakibatkan kita kena lebih risau bila anak kita menipu, ataupun apakah tanda-tanda bahawa kita perlu risau jika sekiranya anak kita masih menipu. Nantikan pada segmen yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Sekarang ni kita bincang pula mengapa sesetengah tingkah laku menipu, cakap tidak benar ataupun berbohong itu perlu diberikan perhatian dengan lebih dekat lagi oleh ibu bapa kita. Saya dah sentuh sedikit berkaitan tentang disiplin di rumah. Sebab disiplin di rumah ni kita kena check balik. Kita kena tengok balik benar atau tidak ada isu disiplin di rumah. Itu kita kena check. Dan kita kena faham bahawa seorang kanak-kanak yang menipu dan pada masa yang sama ada masalah-masalah laku yang berbahaya yang lain, mereka ini memerlukan intervensi daripada kaunselor ataupun psikologis ataupun pakar psikiatri, sebab ia mungkin menunjukkan masalah-masalah yang dipanggil sebagai masalah-masalah contohnya masalah truancy, masalah masalah disiplin sekolah dan sebagainya. Contoh yang tingkah laku yang berbahaya ni tuan-tuan dan puan adalah anak yang suka menipu dan pada masa yang sama suka bermain api. Ataupun anak-anak yang suka bertindak ganas terhadap haiwan ataupun orang lain. Maksudnya cara dia main ataupun cara dia bergurau dan sebagainya itu kita rasa macam melampau batas. Contohnya macam kucing mereka pijak-pijak ataupun anak haiwan yang kecil dia baling-baling dan sebagainya, ataupun ada ketika sampai mereka bunuh ataupun seksa haiwan-haiwan tertentu, ataupun dengan kawan-kawan pun mereka tak reti nak berelok lah, mesti nak pukul, mesti nak tolak, mesti orang nangis dan sebagainya. Orang enjoy masalah ini. Seterusnya anak-anak kita yang ada masalah dengan tidur, anak-anak kita yang sangat hyperaktif, maksudnya tak boleh duduk diam dan mereka tak reti bahaya. Mereka ini mungkin memerlukan kita panggil sebagai saringan kesemenjauhan lebih lanjut kerana kita risau bahawa ada masalah-masalah yang tidak didiagnosa dengan betul. Contohnya diagnosa yang boleh saya perkenalkan di sini, saya tak sempat terangkan, adalah ADHD, masalah di mana anak-anak kita ada isu dengan attention, defisit masalah tumpuan dan hyperactivity. Masalah-masalah seperti spesifik isu dengan truancy, isu konteks sekolah, buli sekolah dan sebagainya, itu pun kita tengok juga. Next adalah ada kalanya anak-anak kita menipu kerana mereka tak ada kawan dan mereka tak reti nak berkawan dengan orang lain atau bermain dengan dalam sekolah yang lain kerana mereka mempunyai sebagai keyakinan diri yang sangat rendah dan mungkin mereka juga sebenarnya tidak ada semangat untuk melakukan apa-apa secara bersama. Jadi anak-anak ini menipu untuk just menunjukkan seolah-olah hidup mereka okey, hidup mereka ada masalah, hidup mereka berjalan seperti biasa tanpa ada apa-apa masalah yang perlu dirisaukan oleh ibu bapa. So benda-benda ini kita kena tengok juga. Kalau anak-anak kita mula mengurungkan diri, tak mau bercakap, tak mau bercampur, tak nak berkawan dengan orang lain dan sebagainya, kelihatan sangat kurang motivasi untuk melakukan apa-apa dan suka pula menipu, kita kena bawa anak kita untuk saringan. Dan last sekali, ada kalanya anak-anak kita menipu untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Dan bila dapat sesuatu dari orang lain, maksudnya dia manipulate orang lain atau manipulasi orang lain menggunakan helah tertentu dengan cara menipu untuk mendapatkan sesuatu dan dia tak rasa bersalah. Dan mereka bangga pula, bangga dengan benda itu dan tunjukkan kita pula. So dalam konteks itu, tuan-tuan dan puan kena berhati-hati. Maksudnya anak-anak kita ni sudah mula berseronok dengan kemahiran mereka menipu ataupun memanipulasi keadaan yang boleh mendatangkan mudarat bukan sahaja pada diri dia tetapi pada orang lain. So apa yang kita risaukan dalam konteks ini tuan-tuan adalah kadang-kadang benda-benda seperti ini boleh menjadi teruk apabila mereka sudah masuk remaja dan sebagainya. Sebab kita faham dan kita terangkan bahawa by the age of 8, maksudnya bila mereka berumur menjangka 8 tahun, mereka dah tahu dah benda ni betul atau salah dan sebagainya, dan mereka sudah mula memperbaiki gaya komunikasi dengan orang lain dan sebagainya supaya gaya komunikasi dan interaksi mereka dengan orang lain tidak menyusahkan orang lain. Contohnya macam menipu, manipulasi dan sebagainya, ia boleh mendatangkan masalah tentang orang lain juga. So seterusnya adalah bagaimana kita nak handle situasi ini. Tuan-tuan, bagaimana kita nak membantu anak-anak kita supaya tidak terus menipu dan sebagainya. Tidak bila kita nak start. Persoalan-persoalan begini mungkin tuan-tuan dan puan mula berfikir sebab kita tengok anak suka sangat menipu ni walaupun mungkin masih kecil lagi, umur 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kita rasa macam sesuatu perlu dilakukan, intervensi perlu dilakukan di rumah supaya anak-anak kita tidak berterusan melakukan perkara yang kita sedar bahawa ia
salah dan dia tidak mendatangkan keselesaan seperti diri kita ataupun orang lain. Sebab kita nak anak-anak kita ni boleh bersosial dengan orang lain tanpa adanya isu-isu sebegini. Sebab bila mereka kerap menipu dan memanipulasi orang lain, ada kebarangkalian bahawa mereka akan ketinggalan dari segi interaksi sosialnya, mereka mungkin dipulaukan, mereka mungkin akan dibuli juga. So perkara-perkara ini yang kita kena elakkan. Jadi sebab itulah kita kena melakukan intervensi sebelum terlambat supaya kita boleh bantu anak kita untuk membesar secara psikologinya dengan lebih baik. Okey, jadi saya akan bincangkan dalam segmen seterusnya berkaitan tentang apa yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita dalam konteks bahawa mereka suka menipu. Didik TV KPM. Okey, dalam segmen terakhir ini tuan dan puan sekalian, saya akan cuba membincangkan dengan tuan-tuan dan puan apakah perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu anak-anak kita supaya mereka tidak membesar sebagai orang yang berkata pantun cakap senohong gelamikkan duri, bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Tetapi sebenarnya dalam konteks yang kita bincangkan hari ini, kita kena juga tengok peringkat umur, perkembangan psikologi anak-anak dan sebagainya kan, sebelum kita nak judge ataupun kita nak hakimi anak kita bagus tak bagus. Tapi adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita terhindar daripada tingkah laku yang tidak diterima oleh kita, oleh rakan-rakan mereka dan masyarakat, supaya mereka membesar sebagai orang yang reliable ataupun trustworthy ataupun dipercayai dalam masyarakat. Jadi yang pertama sekali seperti yang katakan tadi, kalau kita ada warning signs ataupun petanda-petanda bahawa ada masalah yang lebih serius berlaku pada anak-anak kita, dah tentu kita kena bawa anak-anak kita untuk saringan. Jadi saya kata tadi, anak-anak suka main api, anak-anak ni agak kasar dengan haiwan ataupun orang lain, anak ni ada masalah dengan tidur, anak ni kelihatan hyperaktif, kadang-kadang mereka suka menipu daripada masa yang sama, mereka tak mampu untuk ikuti pembelajaran sekolah, masalah akademik dan sebagainya. Jadi anak-anak ini kita kena bawa saringan. Kita risau bahawa ada setengah-setengah diagnosa masalah neurodevelopmental gagal dikesan kerana kita tak perasan bahawa inilah the warning sign ataupun petanda-petanda amaran yang memerlukan intervensi yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika sekiranya anak-anak kita kelihatannya ada masalah yang self-esteem, kita ataupun masalah dari segi kepercayaan pada diri sendiri, kita kena periksa semula bagaimana kita melayan mereka. Apakah ekspektasi yang kita letakkan pada mereka dan bagaimanakah mereka menerima, ataupun apakah perspektif mereka terhadap ekspektasi yang kita letakkan. Sebab kadang-kadang seperti yang saya katakan, jika kita punya ekspektasi terlampau tinggi dan anak kita tidak mampu lakukan, of course mereka akan melakukan perkara yang di sebaliknya untuk menunjukkan bahawa mereka okey juga. Jadi penipuan adalah salah satu cara. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, kita kena sentiasa cakna berkaitan dengan performance ataupun kemajuan anak-anak kita di sekolah, supaya kita tidak tertinggal poin-poin penting yang mungkin kita boleh perbaiki di rumah. Adakala kadang-kadang kita terlampau confident atau terlampau yakin dengan anak kita biarkan segala-galanya pada anak dan guru untuk selesaikan. Tapi sebenarnya peranan kita sebagai ibu bapa adalah sangat penting juga. Jadi seterusnya adalah bila kita tengok tadi, kita dah tahu peringkat umur dia, saya boleh katakan bahawa bila mereka memasuki umur di mana mereka sudah mula imaginary play dan sebagainya, mungkin kita boleh sama-sama duduk dengan mereka bermain supaya mereka rasa macam mereka ada teman dan mereka tahu bahawa ada orang yang akan check. Kita akan ajar mereka setiap komunikasi adanya check and balance ataupun akan disahkan oleh orang lain yang sama-sama dengar. Jadi bila kita sendiri akan tahu bahawa ini adalah fantasi mereka ataupun realiti mereka. Jadi mudah untuk kita mengasingkan benda fantasi dan benda realiti, dan pada masa yang sama kita boleh faham perkembangan emosi dan perkembangan psikologi anak-anak kita dengan lebih baik. Dan saya risaukan bahawa kalau kita sentiasa bersangka-sangka berkaitan apa yang anak kita katakan, saya risau adanya isu-isu yang serius yang kita tertinggal kerana kita anggapkan bahawa anak kita ni bercakap tidak benar ataupun ini adalah fantasi sahaja dan sebagainya. Sebab itu kita kena sentiasa bersama dengan anak-anak kita pada peringkat ini, bermain bersama, tengok cara mereka bermain, apa yang mereka sembangkan semasa bermain itu. Sebab kadang-kadang adanya sebagai maklumat-maklumat penting yang kita boleh dapatkan di situ untuk mengetahui sebab anak kita okey atau tidak. Selain daripada itu, macam tadi kita bincangkan tentang anak-anak yang tak mampu untuk mencapai ekspektasi ibu bapa, dan kita kena cek semula. Dan apabila anak-anak kita menunjukkan ada masalah
yang serius hantarkan ke saringan, dan bila disaring tuan-tuan, jika sekiranya anak-anak kita dikesan mengalami masalah-masalah penyakit ataupun masalah kesihatan mental yang serius di kalangan kanak-kanak, adanya intervensi yang khas. Contohnya hyperactive problem ataupun ADHD, dia ada intervensi dia. Masalah-masalah pembelajaran ada intervensi dia. Masalah-masalah tidur dan sebagainya ada intervensi dia. Jadi kita pergi jumpa doktor dan melakukan saringan itu bukan sekadar untuk menyerahkan anak kita kepada mereka, sebab pada masa yang sama kita kena belajar juga. Apa yang kita panggil sebagai petua-petua kendiri yang kita boleh gunakan untuk kita gunakan di rumah untuk sama-sama membantu anak-anak kita supaya mereka lebih membesar dengan yakin dan melakukan apa yang patut, dengan yang sewajarnya, yang diharapkan oleh kita, yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang kita panggil sebagai norma tingkah laku yang diterima. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, bila kita bercakap tentang anak-anak yang menipu atau anak-anak yang tidak bercakap benar ni, kita kena cakna proses pembesaran psikologi anak-anak, kita kena cakna isu-isu yang biasa yang mereka tipu, kita kena cakna juga bagaimana cara untuk atasi masalah ini perlahan demi perlahan. Jangan menghukum anak kita terlampau keras kerana mereka bercakap benda yang betul. Jika mereka sudah lepas daripada fasa itu, jangan diulang-ulang pula. Itu menipukan, itu tidak boleh dilakukan. Kita kena layan setiap situasi pada situasi tersebut dan kita cuba atasi pada ketika itu. Bukannya kita bawa cerita itu untuk jadi bahan untuk bagi mereka down pula pada masa akan datang. Saya rasa setakat itu sahaja dahulu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.